Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Pada video kali ini kita ingin mengulas pasal satu kenyataan politik yang betul-betul membuatkan ramai orang terangkat kening. Bayangkan, satu parti kecil belum tentu menang banyak kerusi tapi sudah confident dan cakap mereka akan menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri selepas PRN Sabah 2025. Bunyi macam hebat, atau sebenarnya ada sesuatu yang tersirat? Mari kita ulas kenyataan daripada Datuk Wetrom Bahanda, pemangku Presiden Parti KDM, dan kita bongkar apa sebenarnya permainan politik di sebalik kata-kata beliau. Baiklah, baru-baru ini dalam satu majlis pelancaran jentera pilihan raya di Dun Tempasuk, Kota Belud, Datuk Wetrom Bahanda membuat satu kenyataan yang cukup menarik perhatian. Kata beliau, tidak kisahlah sama ada parti KDM menang 15 kerusi ataupun lebih, beliau akan memastikan KDM tetap berada di dalam kerajaan negeri dan bukannya menjadi pembangkang. Bunyi macam yakin habis. Tetapi apabila kita fikirkan semula, kenyataan macam ini sebenarnya boleh membawa pelbagai maksud. Adakah ini satu strategi politik jangka panjang? Ataupun satu message awal kepada mana-mana gabungan besar yang seperti menyatakan kami sedia menyokong asalkan ada tempat dalam kerajaan? Kalau kamu tidak kenal Wetrom Bahanda ini siapa, beliau ini bukanlah orang yang baru di dalam politik Sabah. Beliau merupakan ahli parlimen Kota Marudu dan juga Adun Bandau. Dan dalam PRU lepas, dia menang di atas tiket KDM selepas keluar daripada GRS. Dalam majlis pelancaran jentera pilihan raya Dun Tempasuk itu, sekitar 300 orang hadir termasuklah kepimpinan tertinggi parti seperti Setiausaha Agung, Willy Junaidi, Ketua Bahagian KDM Kota Belud, Datuk Almudin Kaida, dan juga penyelaras KDM Tempasuk yaitu John Samud. Yang menariknya dalam majlis itu juga Wetrom menerima penyertaan 20 cawangan baru dari Tempasuk diketuai oleh Dr. Rimin Maun yang kini dilantik sebagai timbalan penyelaras KDM Dun Tempasuk. Dari segi strategi akar umbi, nampaknya KDM memang tengah mengukuhkan pengaruh di kawasan yang majoritinya adalah Bajau dan juga Dusun Tindal. Tapi kalau kita tengok balik kenyataan Wetrom, dia langsung tidak menyatakan parti mana yang KDM akan bergabung nanti. Dia cuma berkata yang KDM akan bersama-sama mana-mana parti yang diberikan mandat untuk membentuk sebuah kerajaan. Ini bermaksud dia tidak kisah gabung dengan GRS kah, warisan kah, malah mungkin PHBN pun tidak jadi masalah. Asalkan KDM dapat duduk di dalam kerajaan. Dalam sistem demokrasi Sabah, untuk membentuk kerajaan negeri, satu gabungan perlu menang sekurang-kurangnya 37 daripada 73 kerusi DUN. Dan kalau KDM hanya menang 3 ataupun 4 kerusi saja pun, kalau ada gabungan yang ingin menyukupkan atau ingin mencukupkan angka, mereka boleh jadi penyambung hayat. Satu kedudukan yang sangat strategik walaupun jumlah kerusi yang sangat kecil. Di Parlimen Kota Belud ada 4 kerusi DUN, yaitu Pintasan, Tempasuk, Pusukan, dan juga Kadamayan. Setiap kawasan ini ada demografi yang unik. Pintasan dengan komuniti Iranun dan Dusun Tobilung, Tempasuk pula dengan Bajau dan juga Dusun Tindal. Pusukan pula didominasi oleh Bajau dan ada sedikit Cina, manakala Kadamayan ialah kawasan majoriti orang-orang dusun. Ini semua kawasan-kawasan yang menjadi medan penting untuk KDM bertapak, terutamanya dalam konteks politik tempatan yang sangat bergantung pada sentimen etnik dan juga lokaliti. Kita juga kena ingat, ini bukan kali pertama Wetrom membuat kenyataan yang berani. Dalam sidang parlimen tahun lepas, beliau merupakan antara yang lantang membangkitkan isu pembangunan Sabah yang lambat dan tidak seimbang. KDM pula sejak awal ditubuhkan membawa naratif Parti Alternatif Rakyat Sabah yang kononnya mahu menjadi suara yang lebih tulen berbanding dengan parti-parti besar yang terikat dengan agenda pusat. Tetapi sekarang,
Bila Wetrom berkata yang beliau akan memastikan KDM berada dalam kerajaan, tidak kira siapa yang menang, persoalan mula timbul. Di manakah prinsip perjuangan KDM? Adakah ini satu bentuk politik flexibility yang terlalu terbuka sampai sanggup menyokong siapa sahaja? Kamu nampakkah ataupun dapatkah kamu baca gaya politik yang macam ini? Belum bertanding tetapi sudah declare ingin bersama-sama dengan kerajaan. Ramai pemerhati politik sudah mula cakap ini adalah strategi yang mahu meletakkan KDM dalam posisi sebagai kingmaker. Walaupun mungkin tidak menang besar, tetapi dengan 3 ataupun 4 kerusi pun mereka boleh menjadi rebutan jika berlaku keputusan tergantung. Dan dalam sejarah politik Sabah, situasi sebegini memang sudah banyak kali pun berlaku. PRN Sabah 2020 contohnya telah pun menyaksikan perubahan kerajaan hanya beberapa hari selepas keputusan diumumkan hasil daripada rundingan belaang tabir yang agresif. Maka kenyataan Wetrom ini mungkin bukan sekadar retorik, tetapi juga adalah satu bentuk isyarat awal kepada pemain politik yang lain bahawa KDM bersedia untuk berbincang. Sekarang mari kita buka ruang perbincangan yang lebih panas. Adakah kenyataan Wetrom ini satu bentuk politik jual diri awal? Kalau semua parti yang kecil mengambil pendekatan macam ini, apa akan jadi nanti dengan mandat rakyat? Kamu undi calon tu atas dasar prinsip, tapi sudah siap-siap pasang strategi ingin melompat masuk kerajaan mana-mana pun. Lagi parah, bayangkan kalau keputusan PRN nanti terikat dan parti-parti kecil seperti KDM, PCS, LDP dan sebagainya mula berunding harga untuk tentukan siapa yang membentuk kerajaan. Ini bukan lagi demokrasi, tetapi ini adalah pasaran terbuka. Satu lagi soalan yang penting, di mana letaknya prinsip politik sebenar? Kalau dari awal lagi parti sudah bersedia ingin duduk dengan siapa yang menang, adakah ini mencerminkan perjuangan rakyat Sabah ataupun hanyalah survival politik pribadi? Kita juga kena tanya, apakah rakyat Sabah masih boleh percayakan parti-parti kecil ini? Atau kita sebenarnya sedang melihat kemunculan katak generasi baru? Bukan lagi lompat selepas menang, tetapi siap-siap umum akan duduk ataupun akan lompat di mana-mana kerajaan asalkan dapat kuasa. Situasi ini sebenarnya sangat berbahaya untuk masa depan politik Malaysia, khususnya di Sabah yang sejak dulu lagi dikenali dengan budaya politik lompat. Jadi kawan-kawan semua, apakah pendapat anda semua? Adakah kenyataan Wetrom Bahanda ini satu langkah yang bijak untuk kekal relevan dalam lanskap politik Sabah? Atau adakah ini satu bentuk pengkhianatan awal kepada pengundi yang mengharapkan prinsip dan perjuangan yang jelas? Cuba kongsikan pendapat ataupun pandangan anda semua di ruangan komen di bawah, kerana kami ingin dengar suara sebenar rakyat Sabah dan juga Malaysia secara umum. Baiklah semua, terima kasih kerana telah bersama-sama kami di channel ini Currents VMY dalam membongkar lagi satu babak yang panas di dalam politik Sabah. Ingat, politik bukanlah sekadar siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi siapa sebenarnya yang berani membawa suara rakyat tanpa tunduk kepada rundingan kuasa. Oleh itu, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini dan tekan lonceng untuk terus mendapatkan info-info panas yang tidak akan keluar dalam media arus perdana. Sampai kita jumpa lagi, kekal celik, kekal kritikal, dan jangan biarkan politikus atur masa depan kita sesuka hati. Salam perjuangan, salam sejahtera semua, salam reformasi. Sekian sahaja, jumpa lagi dan terima kasih.